Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Tahniah Syafiqah dapat baby. Semoga Allah merahmati. Terima kasih Ustazah. Dan diberi Amin, keselamatan. amin. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas pada hari ini. Dan hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Islam khususnya untuk tingkatan 4 berkaitan dengan tajuk akikah. Jadi siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada hari ini untuk mengajar kita? Bukan calang-calang orangnya. Jom kita saksikan dahulu profil guru. Bersama dengan kita di studio hari ini Ustazah Salina Busrawi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Syafiqah sihat ya? Sihat Alhamdulillah. Ustazah sihat? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustazah merupakan guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun Ya, Petaling betul. Jaya. Jadi Ustazah, hari ini kita bukan berdua sahaja dekat studio. Betul. Bahkan kita ada murid-murid di Google Meet. Jadi mungkin Ustazah boleh perkenal mereka dahulu? Okey, Alhamdulillah bersama-sama kita ialah murid-murid SMK Taman Datuk Harun, iaitu yang pertama Ardini Husna. Sila angkat tangan Ardini. Okey. Yang kedua Zakwan Iskandar. Okey. Yang ketiga Ain Afia. Apa khabar Ain Afia? Dan yang keempat Iqbal. Okey, Alhamdulillah. Nampaknya mereka dah bersedia dah tu, Syafiqah. Bersedia sangat nak tahu bagaimana dengan murid-murid pula di luar. Betul. Semuanya harapnya bersedia dan bersemangat untuk belajar pada hari ini berkenaan dengan akikah. Jadi Ustazah, apa kaitan gimik tadi Ustazah dengan topik kita pada hari ini? Ya, kalau kita tengok tadi, gimik tadi seorang ibu mendodoikan anaknya. Jadi akikah ada berkaitan tentang anak yang baru lahir. Apakah tanggungjawab yang sepatutnya dilaksanakan oleh seorang ibu bapa? Baik, itu dia. Jadi kita nak mulakan kelas kita pada hari ini. Kita nak belajar tentang akikah. Dipersilakan Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Murid-murid, sila bersedia di mana sahaja anda berada. Kita akan sama-sama belajar pendidikan Islam tingkatan 4, fiqh bidang akikah, bidang fiqh tajuk akikah. Betul. Okey. So pada kali ini kita akan lihat apakah maksud, hukum dan dalil akikah. Okey. Ustazah harap semua murid bersedia dengan buku teks, buku nota, apa sahaja catatan untuk kita sama-sama belajar. Baiklah, kita lihat dahulu. Sebelum itu, apa kata kita cuba tanya murid-murid di studio apa yang mereka tahu. Apabila sebut akikah, apa perkataan pertama yang timbul dalam fikiran mereka. Okey, jom kita lihat siapa nak mula dulu. Kita akan tanya semua murid yang ada di studio. Okay, kita mulakan dengan Ardini. Bila sebut akikah, apa agaknya yang terlintas dalam fikiran Ardini? Ardini, silakan. Sembelihan. Okey, kita tulis di sini sembelihan. Sembelihan. Okey, bagaimana dengan Zakwan? Haiwan ternakan. Oh, haiwan. Okey, kita letak ternakan lah ya. Haiwan ternakan. Okey, boleh nampak tak tulisan Ustazah ni? Boleh. Afia?
Bayi. Oh, ya, ada bayi. Bagaimana dengan Iqbal? Cukur jambul. Cukur jambul. Cukur jambul Cukur lah kan? jambul. Adakah murid-murid lain biasa dengan perkataan cukur jambul ni? Okey. Syafiqah macam mana? Kalau sebut akikah, apa yang Syafiqah mula terfikir, terlintas? Kalau saya sebut akikah, saya terfikir ada bayi, ada ramai-ramai orang duk makan bayi tu, ada cukur jambul tu. Apa tu? Ramai Ya. orang. Kalau Ustazah pula, Ustazah fikir apa? Kenduri. Kenduri. Okey kan? Yalah, orang kata kenduri akikah. Ya, orang kata kenduri akikah. Jadi, alhamdulillah, maksudnya akikah bukanlah sesuatu yang asing pada kita semua ya. Tetapi mari kita perhatikan betul-betul apakah maksud, hukum dan dalil akikah. Okey, cuba kita lihat. Kita lihat dahulu maksud akikah. Boleh tak murid di studio bantu kawan-kawan kita untuk sama-sama untuk bacakan teks ini? Silakan. Siapa yang boleh bantu? Saya boleh bantu Okey, dulu. angkat tangan. Okey, silakan Zakwan. Terima kasih Zakwan. Cuba Zakwan baca. Okey, maksud akikah ialah binatang ternakan Al-An'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Ya, jadi kita perhatikan binatang ternakan Al-An'am ya, yang disembelih sempena kelahiran bayi. Okey. Kita lihat apa dia binatang ternakan. Adakah ayam binatang ternakan? Okey, cuba kita perhatikan. Binatang ternakan ataupun yang disebut sebagai Al-An'am yang disyariatkan untuk dijadikan haiwan akikah ialah, okey, ini tulisannya. Boleh baca tak murid-murid di rumah? Unta, kerbau, lembu, kambing, biri-biri. Ada beza ke kambing dengan biri-biri ni? Cuba kita lihat gambar ni. Okey. Okey, yang ni apa? Unta, lembu, kambing dan biri-biri, juga disebut sebagai kibash ya. Okey, inilah binatang-binatang ternakan yang sah dijadikan akikah. Haiwan selain daripada binatang ternakan ini tak sah dijadikan akikah walaupun banyak. Contohnya, saya tak naklah nak buat nak sembelih akikah kambing sebab saya tak makan kambing. Saya nak sembelih 100 ekor ayam atau 500 ekor ayam yang sama nilai dengan harga kambing. Tetap tidak sah. Mesti binatang ternakan ataupun disebut Al-An'am. Okey, jom kita lihat pula hukum ya. Apakah hukum akikah? Okey, siapa pula nak bantu membaca? Silakan. Saya Ya, Afia. Okey, silakan. Hukum dia adalah sunnah muakkad dan wajib jika bernazar. Okey, terima kasih. Ada dua di sini. Sunat muakkad. Apa dia maksud sunat muakkad? Sunat yang sangat-sangat digalakkan ya. Tetapi dia menjadi wajib bila? Apabila bernazar. Dalam situasi bernazar, maka akikah itu wajib. Agak-agaknya dapat tak? Murid-murid faham tak apa maksud nazar? Pernah tak dengar perkataan nazar? Ya? Saya bernazar nak botak kepala, nak botak nak cukur rambut kalau tim saya menang. Contoh kan, saya bernazar nak buat itu, nak buat ini. Itu maksud nazar. Maknanya kita bersumpah atau kita berjanji untuk melakukan sesuatu. Jika ibu bapa bersumpah atau berjanji, saya nak bernazar anak saya yang lahir ni saya nak sembelih seekor lembu. Kena seekor lah. Saya bernazar nak 2 ekor kambing. Saya bernazar nak seekor kambing. Ya, jadi dia menjadi wajib sebab dah bernazar, dah berjanji. Okey. Baiklah, saya harap murid-murid di rumah juga dapat mengikutinya dengan baik ya. Seterusnya kita tengok dalil pula ya. Dalil ini dalil sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis ya. Untuk dalil akikah ini kita merujuk kepada hadis ya. Hadis daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, boleh tak kita minta murid di studio untuk bacakan apa hadis itu? Siapa yang nak mencubanya? Siapa nak bantu? Saya Ustazah. Okey, Iqbal, silakan. Daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Al-ghulamu mutahanun bi aqiqatihi yuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaku ra'suhu. Yang bermaksud setiap anak tergadai dengan akikahnya, maka pada hari ketujuh disembelih haiwan
diberi nama dan dicukur rambutnya. Riwayat At-Tirmizi. Okey, terima kasih Iqbal atas bacaan yang baik itu tadi ya. Cuba kita perhatikan, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelihkan haiwan untuknya, diberi nama dan dicukurkan rambutnya. Ada 3 perkara ya. Pandangan ulama tentang apa yang dimaksudkan tergadai ya. Sebagai contoh, kalau kita ada barang kemas kita digadai, dapat tak kita menggunakan barang tu? Dapat? Digadai. Tak dapat. Tak dapat. Jadi kita kena tebus. Kita kena tebus ya, untuk kita mendapatkan manfaat daripada barang yang digadai itu. Jadi anak ini tergadai dengan akikahnya. Untuk menebus anak tadi mesti dilaksanakan akikah. Kalau tidak, dia tidak ditebus ya, tidak ditebus. Beberapa ulama berpendapat anak tadi yang tidak diberikan akikah, ibu bapanya terhalang untuk mendapat syafaat. Ibu bapanya terhalang untuk mendapat syafaat. Ada juga para ulama yang berpendapat akikah ini ialah untuk sebagai satu usaha ibu bapa untuk mengelakkan anak-anak dari godaan syaitan, memutuskan sifat haiwaniah ya, sifat kebinatangan daripada anak tadi ya, aqa, iaitu memutuskan sifat-sifat haiwan yang ada pada diri manusia. Okay. Jadi kalau kita lihat hadis ini, ada 3 perkara yang menjadi tanggungjawab ibu bapa kepada anak-anak. Cuba kita perhatikan, yang pertama ialah sembelih haiwan. Yang kedua, ini sembelih haiwan, diberi nama dan dicukur kepalanya. Ini berdasarkan ajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, cuba kita perhatikan pula. Dah bersedia semuanya murid-murid? Tadi kita telah pun mempelajari maksud, dalil, hukum dan juga dalil. Apa kata kita lihat adakah murid-murid telah pun mempelajari poin tajuk-tajuk ataupun perkara-perkara yang kita bincangkan tadi. Betul. Kita nak lihat, kita nak minta murid-murid di studio cuba jawab soalan latihan ini. 1, nyatakan maksud akikah. 2, nyatakan hukum akikah. 3, nyatakan dalil akikah. Okey, kita buka kepada soalan ini kepada murid-murid di studio. Silakan. Siapa nak jawab dulu? Ya, siapa nak jawab dulu? Okey, siapa nak jawab dulu? Siapa tu? Okey, siapa tu? Ardini. Okey, silakan. Maksud akikah ialah menyembelih binatang ternakan sempena kelahiran bayi. Masya Allah. Betul tak Syafiqah? Betul. Okey, berapa markah kita nak bagi? Markah penuh di situ 2. Yang sana tu markah dia, maknanya murid dapat menjawab dengan betul. Markah penuh di dalam teks, dalam soalan kita tu ialah 2. Jadi Ardini dapat 2 markah. Okey, tahniah. Soalan 2. Sementara Kak Syafiqah akan tampalkan markah untuk Ardini. Soalan 2 siapa nak jawab? Silakan. Soalan 2 silakan. Pantas. Saya Ustazah. Okey, silakan Zakwai. Okey, hukum akikah ialah sunat muakkad dan wajib bagi yang sudah bernazar. Ya, hukum akikah ialah sunat muakkad. Jangan jawab sunat sahaja ya. Dah ada beza, dah ada dua perkara yang berbeza tu, sunat dan sunat muakkad. Ya, sunat muakkad ni sunat yang sangat digalakkan. Dan wajib apabila bernazar. Oleh kerana Zakwan jawab 2 perkara, jadi Zakwan dapat 2 markah untuk Zakwan. Okey, saya letakkan Zakwan ya, 2 markah. Ya. Okey, tahniah. Kalau Zakwan jawab sunat saja, dia jadi 1 markah. Tapi sebab ada sunat dan wajib. Okey, tahniah. Seterusnya, siapa pula nak jawab soalan nombor 3? Dalil Ustazah. Senyum-senyum. Oh, Afiah. Nampak macam Iqbal yang senyum, tapi Afiah yang angkat tangan dulu. Okey, silakan Afiah. Dalil akikah daripada Samurah bin Jundub meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberikan nama dan dicukur rambutnya.
Okey, oleh kerana Afiah membacakan maksudnya, itu juga dikira dalil sebab disebutkan riwayat siapa tadi, ya, jadi lengkap. Walaupun tak baca matanya tetapi memadai dengan maksud yang lengkap. Dan juga ada perawinya iaitu Samurah bin Jundub tadi. Maknanya pentinglah Ustazah perawi Penting tu. juga tu, ya. Jadi kita berikan markah penuh kepada bagi Ain 2 Afiah. markah. Saya bagi 2 markah Okey, dekat Ain. tahniah. Okey, ya. Terus Ustazah boleh? Okey, seterusnya. Okey, kita nampaknya ada 3 orang yang telah menjawab sebab ada 3 soalan saja Ya, kan. betul, 3 soalan saja. Jangan bimbang, ini contoh jawapan ya. Okey, murid-murid boleh merujuk contoh jawapan. Kalau kita lihat tadi rakan-rakan anda di studio telah pun menjawab dengan tepat. Ini contoh-contoh jawapan yang boleh murid-murid perhatikan. Jangan lupa sila catat dalam buku nota anda. Okey, seterusnya. Okey, cuba baca soalan ini. Saya bernazar akan menyembelih 2 ekor kambing untuk anak saya yang baru lahir ini. Kata si ayah dengan gembiranya. Berdasarkan kenyataan di atas, jelaskan hukum akikah tersebut. Siapa yang nak cuba jawab di sini? Siapa nak cuba jawab? Okey. Boleh, siapa nak Okey, jawab? siapa nak cuba jawab? Cuba baca lagi sekali soalannya. Si ayah bernazar untuk menyembelih 2 ekor kambing untuk anaknya. Berdasarkan kenyataan ini, jelaskan hukum akikah. Okey, siapa nak cuba jawab? Silakan. Okey, boleh angkat tangan? Saya Okey, okey. Iqbal. Silakan, Iqbal. Okey, pantas. Okey. hukumnya wajib kerana dia telah bernazar. Okey, hukumnya wajib kerana dia telah bernazar. Iqbal dia jawab 2 lapis ayat. Ya. Ada hukum dan ada alasan. Jadi kita beri markah penuh untuk Iqbal. Berapa Ustazah? Okey, 2 markah. 2 markah juga untuk Iqbal. Okey, tahniah ya. Tahniah Iqbal. Okey. Okey, itu dia Masya Ustazah. Allah. Itu dia persoalan ataupun jawapan daripada murid-murid kita berkaitan dengan maksud, hukum dan juga dalil ya Ustazah. Betul Ya, Ustazah? betul. Betul. Jadi murid-murid banyak lagi kita nak belajar hari ini Ustazah kan? Tapi sebelum itu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Anda bersama dengan kami di slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita bersama dengan Ustazah Salina Busrawi. Kita membincangkan tentang mata pelajaran pendidikan Islam, topiknya akikah. Dan juga bersama dengan kita murid-murid daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Jadi Ustazah, kita nak tahu ni tentang apa dia? Syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan akikah. Dipersilakan Ustazah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustazah harap murid-murid di rumah pasti bersedia ya. Baiklah, sama-sama kita pelajari syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan akikah. Macam mana murid-murid di studio dah bersedia semuanya? Tunjuk dah bersedia tangan semuanya? dua-dua kalau dah bersedia. Okey. Okey, good. Okey, alhamdulillah. Mari kita lihat syarat sah akikah. Apakah yang dimaksudkan syarat sah? Syarat sah maksudnya sesuatu ibadat itu mesti ada syarat-syaratnya. Kalau tak ada syarat ni, maka tidak sahlah. Ya, tak sahlah ibadat tersebut. Kita lihat syarat sah akikah ini ada 3 perkara. Ya. Yang pertama ialah individu yang nak menunaikan akikah. Yang kedua ialah binatang, haiwan ataupun haiwan ternakan. Dan yang ketiga ialah masa pelaksanaan. Cuba kita perhatikan satu persatu individu yang menunaikan akikah. Murid-murid boleh nampak tak slide yang dipaparkan ini? Cuba lihat, apakah syarat sah akikah bagi individu yang menunaikan akikah? Yang Ustazah tanda right ni. Siapa nampak di situ? Siapa nampak? Boleh baca tak? Siapa nampak? Okey, murid di studio boleh baca tak? Apakah syarat sah bagi individu yang nak menunaikan akikah? Okey, cuba lihat. Okey, murid-murid. Okey, siapa yang nak bantu membaca? Silakan. Saya Ustazah. Ya, Ardini silakan. Berniat, nombor 1, berniat akikah. Ya. Berniat akikah
binatang disembelih. Ya, maksudnya untuk orang yang berakikah, syarat sah akikahnya ialah dia mestilah berniat akikah. Ya. Tak boleh berniat korban, tak boleh juga berniat nak makan saja-saja, nak buat kenduri saja-saja, mesti diniatkan akikah. Ya, mungkin contohnya sahaja aku menunaikan akikah, mungkin begitulah ya. Niatnya mesti difokuskan untuk akikah, bukan untuk korban dan juga bukan untuk kenduri-kenduri biasa. Okey, seterusnya kita lihat pula haiwan. Haiwan, apakah syarat untuk haiwan? Cuba bacakan yang ketiga dan yang keempat ini. Okey, cuba perhatikan siapa yang nak bantu membaca. Okey, silakan. Siapa boleh? Okey, murid di studio, siapa yang nak bantu kita untuk membaca? Silakan. Boleh. Iqbal ke Zakwan? Siapa? Ya, Zakwan tu nak baca. Zakwan. Okey, boleh. Okey, Zakwan bantu. Silakan. Okey. Okey, yang keempat sifat al-am. Sifat dia. Yang ketiga? Cukup? Yang cukup umur. Cukup umur. Okey, cuba kita perhati satu-satu dulu. Cukup umur. Al-an'am tadi ataupun haiwan ternakan tadi mestilah cukup umur. Cuba murid-murid perhatikan slide ini betul-betul. Unta 5 tahun ke atas, lembu atau kerbau 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun dan ke atas, biri-biri 1 tahun, atau sudah bersalin gigi hadapan setelah berumur dengan berumur 6 bulan. Ini ialah usia cukup umur bagi haiwan ternakan yang kita nak akikahkan. Jadi maksudnya tidak sah mengakikahkan anak lembu, tidak sah mengakikahkan dengan menyembelih haiwan ternakan yang belum cukup umur. Yang belum cukup umur. Seterusnya kita lihat pula syarat sah yang seterusnya iaitu sifat haiwan ternakan ataupun sifat al-an'am. Sifat al-an'am. Cuba kita perhatikan. Bebas daripada penyakit dan kecacatan. Contohnya, cacat yang teruk pada satu mata. Berpenyakit yang termasuk yang teruk berpenyakit yang teruk. Tempang atau kurus yang melampau. Maksudnya apa? Binatang yang kita nak jadikan akikah itu mesti sihat, tidak cacat. Betul. Barulah. Kena sihat lah, kena sihat. Jangan pilih yang kurus, jangan pilih yang dah mungkin harganya murah. Kan? Kita nak bagi ke Allah, maksudnya akikah kan. Kita nak rasa bersyukur, rasa terima kasih kita Dan seterusnya kita lihat pula syarat sah dari segi masa pelaksanaan. Cuba perhatikan setelah bayi dilahirkan tak sah kalau bayi masih dalam kandungan. Walaupun ibu bapa sangat teruja, sangat gembira nak dapat anak, tetapi tidak sah jika bayi masih lagi dalam kandungan. Baiklah murid-murid, cuba kita perhatikan syarat sah akikah. Yang pertama, berniat akikah. Okey. Yang kedua, masa pelaksanaannya mestilah bayi telah dilahirkan. Yang ketiga, haiwan ternakan mestilah cukup umur. Yang keempat, haiwan ternakan mestilah sihat dan tidak cacat. Betul. Okey, buat catatan ya. Seterusnya, ingat lagi tak? Usia cukup umur bagi haiwan ternakan ini. Cuba kita teka sama-sama. Unta, berapa umur unta? Berapa umur unta? Buat isyarat. Buat isyarat. Okey, 5. Okey, berapa umur lembu? Umur lembu. Okey, peace. Okey. 2 tahun. Berapa umur kambing yang cukup umur? 2 tahun juga. Dan berapa pula umur biri-biri? Biri-biri. 1 Okey, 1. Terbaik lah, tahniah terbaik. Ingat. Okey. Dan ada tadi salin gigi. Gigi dia tumbuh sangat. Itu mungkin dari segi fizikalnya lah kan, dari segi ilmu kedoktorannya lah pula ya. Okey. Seterusnya, kita lihat pula perkara-perkara sunat dalam akikah. Okey, Ustazah harap murid-murid dapat merujuk buku teks masing-masing. Jika murid-murid tak dapat melihat slide ini dengan baik mungkin ada yang menggunakan apa-apa gadget yang anda gunakan, pastikan anda boleh rujuk buku teks Cuba kita perhatikan yang pertama, berdoa.
Okey, apa doanya? Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah. Sebut nama anak. Ya. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika aqiqah. Apa maksudnya? Dengan nama Allah. Allah yang Maha Besar. Allahumma hadza minka, ya Allah, ini dariku. Wa ilaika, dan kepadamu, ya Allah. Aqiqah, ini adalah untuk akikah, sebut nama anak kita. Ya. Itu perkara sunat yang pertama. Apa dia? Berdoa. Okey, cuba kita lihat yang kedua. Okey, murid-murid tu nampaknya sibuk membuat catatan ya. Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Apa maksud matahari sedang naik? Adakah itu waktu malam ke waktu siang? Waktu siang Ustazah. Waktu siang. Kan? Waktu malam bahaya. Jangan buat waktu malam, nanti tak nampak pula kan. Okey, makruh ya hukumnya bila dilakukan pada waktu malam. Okey, mesti pada waktu siang hari, iaitu matahari sedang naik. Matahari sedang naik pagi. Tapi seharian boleh juga kan Ustazah? Ya, seharian pun boleh. Maknanya matahari sedang naik waktu pagi. Itulah yang lebih baik. Lebih sunat-sunat lah. Ya. Yang ketiga dilakukan pada hari ke-7. Kata kuncinya ialah hari ke-7 selepas kelahiran. Kalau anak lahir pada hari Isnin, kita kira Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Bagus sangatlah tu ya, kenduri pada hari Ahad ya. Bersyukur waktu tu kan. Maknanya hari ke-7. Itulah perkara sunat. Kalau tak berkemampuan nak buat hari ke-14 atau hari ke-21, boleh juga ya. Dan seterusnya, okey, ada 6 semuanya perkara sunat ya murid-murid. Yang keempat, tidak dipatah-patahkan tulang binatang. Contohnya, kita dah sembelih kambing, kemudian kita nak bersihkan kambing, jangan dipatah-patahkan kecil-kecil. Ya. Jangan dicincang-cincangkan. Ya. Jadi potong ikut sendi dia. Sendi kaki, sendi peha, ikut sendi-sendinya. Pasti ada hikmah di sebalik apa saja yang disyariatkan. Ya. Pasti ada hikmahnya. Okey, yang kelima, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan. Ini semua berlaku pada hari ke-7. Dan memberikan nama yang baik. Ya? Berikan nama yang baik. Nama yang baik seperti nama-nama Allah, tetapi mesti dimulakan dengan Abdullah, Abdur Rahman. Ya? Nama-nama yang indah-indah maksudnya. Ya? Mencukur rambut bayi mesti cukur keseluruhan, jangan ditinggalkan sikit-sikit. Tinggal ada setengah budaya ditinggalkan di bahagian ubun-ubun, sebab ubun-ubun ni masih lembut, jadi mereka tinggalkan ya. Mengikut sunnahnya istilahnya botak. Cukur semua, jangan tinggalkan di mana-mana bahagian kepala bayi. Dan yang keenam ialah bersedekah dengan emas atau perak. Okey, kalau murid-murid lihat di sini, kita ada contoh. Ini contoh rambut bayi. Kemudian kita timbang beratnya berapa gram, maka kita nilaikan dengan harga emas semasa. Kalau emas semasa 1 gram atau 1 gram RM100, maksudnya RM100 itu kita sedekahkan ya. Kita sedekahkan, kita berikan kepada fakir miskin. Okey, murid-murid ingat lagi tak apakah dia perkara-perkara sunat? Sebab nanti kita akan tanya uji minda murid-murid nanti. Okey, seterusnya tempoh pelaksanaan akikah ya. Tempoh pelaksanaan akikah kita lihat di sini ada 2. Sunat dan juga sunat muakkad. Okey. Sunat ialah setelah sempurna kelahiran sehingga bayi baligh. Bilakah usia bayi baligh? Balik pada usia bila dia haid bagi wanita dan lelaki mungkin dia ada mimpi basah. Ya? Dan sunat muakkad ialah pada hari ke-7. Okey, cuba kita lihat. Okey, ini dia contoh infografiknya, murid-murid boleh perhatikan. Sunat muakkad dan juga sunat. Baiklah, apa kata kita minta murid-murid cuba jawab soalan ini. Okey, boleh tak? Murid-murid cuba jawab dengan cepat. Kita minta murid tulis. Nak tulis. Murid tulis dengan segera dan kemudian dia tayangkan. Okey, kita bacakan. Dekat seluruh Malaysia pun sama. Ya, betul. Seluruh Malaysia pun sama. Tulis. Okey. Okey, syarat sah akikah. Syarat sah akikah. 1, berniat ketika menyembelih binatang. 2, dilakukan bayi dilahirkan.
ketiga, binatang ternakan cukup apa? Okey, yang keempat, binatang ternakan bebas daripada apa dan penyakit. Okey, cuba kita tengok. Wah, nampaknya tekun murid-murid. Okey, dengan pantas. Soalan 1, 2, 3, 4. Dah siap, cuba angkat untuk Okey, tunjukkan boleh kepada angkat. rakan-rakan anda yang lain. Wah, Zakwan besar tulisan dia. Cuba kita baca. Berniat akikah selepas umur kecacatan. Cantik tulisan Iqbal. Besar tulisan Ardini. Tahniah. Tahniah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini jawapan-jawapannya. Nampaknya mereka semua dapat markah penuh Baik, lah. terima kasih. Okey ya. Ustazah Seterusnya. nak bagi markah ke Ustazah? Ya, Boleh bagi markah? ya, bagi markah Saya nak bagi semuanya. markah. 2 ke 3 ke? Markah penuh kita bagi satu semuanya. Satu semua. Okey, okey. baik-baik. Seterusnya, perhatikan pula perkara sementara Kak Syafiqah berikan markah kepada kawan-kawan kita di studio, murid-murid kita fokus kepada latihan yang seterusnya ya. Perkara sunat akikah. Jom kita jawab sama-sama. Nombor 1. Semasa hendak menyembelih, apa tu? Kita guna lisan. Okey. Murid-murid boleh jawab. Okey. Yang pertama apa dia? Apakah perkara sunat semasa hendak menyembelih? Ya, sama-sama kita jawab apa dia? Berdoa. Berdoa. Okey, bagus. Nombor 2, menyembelih ketika sedang naik Matahari. matahari. Yang ketiga, dilakukan selepas hari Ketujuh. ketujuh. Yang keempat, tidak dipatah-patahkan. Apa tu yang dipatahkan? Tulang. Tulang binatang. Yang kelima, mencukur rambut bayi selepas penyembelihan dan memberikan Nama apa yang yang baik? baik. Nama yang baik. Dan yang keenam, bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang dicukurkan. Rasanya ini soalan terakhir ya. Cuba perhatikan. Hukum akikah ialah sunnah muakkad, tetapi terdapat ibu bapa yang tidak mampu melaksanakannya sehingga anak telah mencapai usia baligh. Berikan pandangan anda berkaitan situasi di atas. Kita minta murid siapa yang nak berikan pandangan. Sila angkat tangan murid dalam studio. Boleh? Mak ayah Nak kita tak berikan mampu. pandangan? Ya, okey, Okey, Zakwan nak bagi Zakwan. pandangan. Silakan Zakwan. Okey, pada pandangan saya berkaitan situasi ini, akidah adalah sunat Akikah dan kot, tidak ya? wajib. Akikah. Akikah apa tadi? Akikah ialah sunat. Okey. Akikah adalah sunat dan tidak wajib jika tidak mampu. Tak wajib jika tak mampu. Jadi maksudnya walaupun anak telah mencapai usia baligh, tak wajib jika tak mampu. Okey, jadi kita lihat pendapat pandangan mufti ya berhubung dengan perkara ini. Cuba murid-murid perhatikan dalam slide kita. Sunat hukumnya untuk seseorang yang dewasa yang belum diakikahkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat kehidupan yang diberikannya. Jika tidak mampu, maka tiada masalah dan tiada kehinaan pun terhadap perkara itu kerana syariat tidak memberatkan seseorang atas sesuatu yang dia tidak mampu ya. Baik, itu dia Ustazah. Penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan hukum. Okey. Hukum akikah, tempoh pelaksanaannya, cukup umur dan sebagainya. Jadi banyaklah sebenarnya Ustazah kita belajar pada hari ini dan mudah-mudahan murid-murid dapat tangkap dan dapat hafal terus kan. Betul. Berkaitan dengan akikah ini. Jadi Ustazah, kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Kembali lagi dalam Didik TV KPM. Hari ini slot menengah atas. Jom murid-murid kita bersemangat lagi untuk tahu berkenaan dengan topik akikah untuk mata pelajaran pendidikan Islam. Jadi Ustazah, untuk segmen kali ini, cara pembahagian daging akikah. Macam mana tu Ustazah? Silakan. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum tu nak tanya Syafiqah. Ya. Syafiqah pernah tak menghadiri majlis akikah?
Pernah. Pernah comel baby. Comel baby-babynya ya. Okey, kalau kita lihat dalam slide ni, ini antara contoh-contoh jemputan-jemputan ke majlis akikah ya. Pelbagai cara yang diamalkan oleh ibu bapa sebagai tanda gembira, tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mendapat cahaya mata. Baiklah, cuba kita lihat bagaimanakah pembahagian daging akikah ini ya. Berbeza dengan daging korban, daging akikah sunat dimasak dengan masakan yang manis. Apa maksud masakan yang manis? Kalau kita lihat dalam menu masyarakat kita, masakan yang manis ni bukanlah masakan yang terlalu pedas ya, bukan masakan yang terlalu berempah-rempah sangat ya. Agaknya Syafiqah boleh sebut tak apa menu yang sedap sikit, rasa macam manis-manis? Kalau macam sup, Ustazah? Sup daging boleh? Sup daging ataupun masak kurma ataupun masak kuzi, masak madu. Wah, sedap. Kan? Okey. Adakah makan sendiri sahaja? Tidak. Disedekahkan. Disedekahkan sesudah dimasak. Bukan dalam keadaan mentah. Ya. Yang kedua, masakan itu afdal disedekahkan kepada orang miskin. Mesti ada bahagiannya untuk orang miskin ya. Ada orang miskin, kemudian saudara mara kita yang terdekat, kemudian yang paling dekat dengan kita siapa? Jiran kita. Jangan kita panggil orang jauh-jauh tapi jiran kita kita tak dapat. Beri. Dan kemudian sahabat handai kita ya, diberikan makanan tadi. Yang ketiga, masakan itu juga sunat dimakan oleh orang yang berakikah. Jangan lupa ya, orang yang berakikah sunat menjamah makanan tersebut. Jadi inilah cara pembahagian daging akikah. Berbanding dengan daging korban, kalau murid-murid masih ingat lagi, hari raya korban ada ramai orang membuat korban ya, menyembelih lembu dan kambing. Kebanyakannya dagingnya diagihkan secara mentah. Kan Syafiqah ingat lagi kan? Betul. Diagihkan dalam keadaan mentah. Jadi orang yang menerimalah akan memasaknya mengikut selera ya. Tetapi untuk akikah disunatkan memasaknya. Okey. Seterusnya, cuba kita lihat. Ini ada persoalan ya. Ada persoalan. Cuba kita baca trend majlis akikah anak secara besar-besaran antara adat dan ibadat. Huraikan pandangan anda berhubung dengan situasi di atas ataupun situasi ini. Apa kata kita tanya murid-murid di studio berhubung dengan apakah pandangan mereka terhadap situasi ini. Okey, siapa nak mula dulu? Siapa nak mula dulu? Ya, silakan. Okey, silakan Zakwan. Tahniah Zakwan. Pada pandangan saya, jika ibu bapanya mampu, tak salah untuk buat majlis akikah untuk tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi kata kuncinya jika mampu, maknanya mengikut kemampuan. Jadi tak salah sebagai melahirkan rasa syukur. Okey, tahniah Zakwan. Apa kata pandangan kawan yang lain? Ya, silakan. Siapa? Silakan. Ya, Afia, silakan. Pada pendapat saya, majlis ini perlu dilaksanakan tanpa ada unsur khurafat. Okey, apa pun cara majlisnya, kalau kita tengok sekarang ni ada banyak kan, ada yang mulakan dengan tazkirah, ada yang mulakan dengan marhaban, selawat, berkasidah, berzanji ya. Ada juga dipanggil istilahnya berendoi. Pernah dengar tak? Berendoi macam mana Ustazah? Berendoi tu maksudnya baby tu diletak dekat buai, buayanya dihias. Kemudian adalah dendangan dan kasidahnya. Itu beberapa amalan yang diamalkan oleh masyarakat kita di Malaysia ya. Tetapi apa pesanan Afiah tadi? Boleh dilaksanakan, jangan ada unsur-unsur khurafat ya. Adat-adat yang sesuai dengan ajaran Islam dibolehkan. Tetapi jika adat-adat itu bertentangan, ada unsur-unsur khurafat, mungkin doa-doa ataupun sembahan-sembahan selain daripada Allah, maka itu tidak dibenarkan. Ada lagi yang ingin memberikan pandangan? Ada dua orang kawan kita lagi ni. Silakan. Ardini ya, Ardini. Apa pendapat Ardini? Pada pendapat saya, majlis ini boleh dilaksanakan tetapi jangan ada unsur, jangan berlakunya pembaziran.
dan riak. Okey, jangan ada pembaziran dan riak. Betul lah, Ustazah. Ya, betul tu. Maksudnya kalau kita nak sediakan makanan ikut kemampuan kita seperti yang Zakwan sebut tadi, jangan ada khurafat, jangan ada unsur-unsur pembaziran dan bukan bertujuan untuk riak, ya. Okey, kita dengar seorang lagi kan. Tak Iqbal, sah Ustazah. kalau kita tak dengar pendapat Iqbal ni. Betul. Ya, Iqbal, silakan. Pada pendapat saya, ianya okey saja asalkan majlis akikah tersebut memenuhi syarat sah. Seperti yang telah dari Rasulullah dalam hadis. Ya, maksudnya akikah yang disempurnakan itu mestilah menepati syarat sah, ya. Tempoh masanya, bayi dah lahir, ya. Kemudian apa lagi tadi? Ternakannya cukup umur, sehat, tidak cacat, dan ibu bapa tadi mestilah berniat akikah walaupun bukan dia yang menyembelih. Ya, bukan semua ibu bapa pandai ataupun mampu nak menyembelih kambing. Akikah Syafiqah mampu nak sembelih kambing. Ustazah pun tak mampu kan. Sembelih ayam bolehlah kan. Jadi boleh diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelih, tapi niat itu mestilah daripada ibu bapa. Jadi kita boleh rumuskan pendapat pandangan murid-murid kita di studio tadi seperti ini, ya, contoh jawapan. Jom kita baca sama-sama. Menurut ajaran Islam, ibu bapa sunat melaksanakan akikah, mencukur rambut dan memberi nama kepada bayi pada hari ke-7. Acara majlis yang lain seperti marhaban, berendoi dan hadiah untuk para tetamu adalah bergantung kepada kemampuan ibu bapa tanpa ada unsur khurafat, pembaziran dan riak. Hal ini adalah kerana membuktikan rasa syukur ibu bapa atas nikmat anak kurniaan Allah. Kesimpulannya, umat Islam mestilah mengamalkan ajaran Islam seperti yang disyariatkan agar mendapat keberkatan Allah. Jadi murid-murid, contoh jawapan ini ialah contoh jawapan soalan yang menjurus kepada kemahiran berfikir aras tinggi. Murid-murid perlu menjawab soalan sekurang-kurangnya ada 4 ayat yang mengandungi isi. Kalau kita lihat tadi, tulisan yang berwarna biru itulah isi. Kemudian ialah huraian, iaitu tulisan yang telah diwarnakan dengan warna pink. Ya. Dan kemudian huraian lengkap warna hijau, dan mesti ada kesimpulan iaitu warna ungu. Baiklah Syafiqah, kalau kita lihat, ya, murid-murid di rumah, pelbagai lain tempat, lain budayanya. Ya. Kalau masa Ustazah kecil-kecil dahulu, kenduri akikah ni lah satu kenduri yang sangat-sangat seronok nak pergi. Sebab kita yang hadir ni, kanak-kanak yang hadir ni, pastinya dapat makan yang sedap-sedap, ya, dan juga dapat duit. Kerana tuan rumah ataupun orang yang membuat majlis akikah itu bersedekah. Mungkin itulah agaknya yang daripada rambut bayi tadi yang telah ditimbang dan kemudian disedekahkan, ya, kepada fakir miskin, termasuklah juga mungkin jiran-jiran mereka, ya. Jadi apapun adat yang kita ingin laksanakan, ya, dalam meraihkan, melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok trend sekarang ni, ada pelamin tau Syafiqah. Ya, meriah sangat. Itu sebenarnya kegembiraan yang dilahirkan oleh ibu bapa. Seperti yang Zakwan sebut tadi kan, mengikut kemampuan ibu bapa. Jadi tidak salah sekiranya ibu bapa mampu mengadakan majlis tersebut. Apa salahnya sebagai tanda kesyukuran dan kegembiraan. Tapi ingat, yang pertama mestilah sesuai dengan syarat-syarat sah akikah. Tidak berlaku pembaziran, bukan untuk menunjuk-nunjuk atau riak, dan apatah lagi tiada unsur-unsur khurafat, ya? Itu dia penjelasan daripada Ustazah kita mengenai dengan akikah dan juga tekniknya Ustazah tadi kan, berkaitan dengan nak jawab soalan berkaitan dengan akikah. Jadi Ustazah banyak ni Ustazah. Kita ingat kalau boleh jangan membazir, tak ada perkara-perkara khurafat. Dan kalau boleh ikutlah apa yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Jadi murid-murid banyak lagi kita nak belajar, tapi sebelum tu kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini.
Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM slot menengah atas. Pada hari ini kita belajar mengenai dengan mata pelajaran pendidikan Islam berkenaan dengan topik akikah. Jadi setiap ibadah yang telah ditentukan oleh Allah pastinya ada hikmah di sebaliknya. Begitu juga dengan akikah, pasti juga ada hikmah untuk akikah. Jadi Ustazah, silakan untuk segmen kali ini. Terima kasih Syafiqah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Syakur. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat yang Engkau limpahkan. Nikmat kesihatan, nikmat keselamatan, nikmat umur yang panjang, nikmat rezeki yang barakah, termasuk nikmat dikurniakan anak cahaya mata. Terima kasih ya Allah. Justru itu ya Allah, selayaknya kami mensyukuri nikmat ini berpandukan ajaran Rasul-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara melaksanakan akikah. Kami mensyukuri nikmat anak kurniaan-Mu, anak cahaya mata penyejuk hati, penyambung zuriat keturunan. Kami mensyukurinya dengan membahagikan daging masakan binatang ternakan, sebahagiannya kepada fakir miskin, saudara mara, jiran tetangga, sahabat handai, agar mereka sama-sama merasai kegembiraan ibu ayah mendapat cahaya mata. Terima kasih ya Allah. Oleh itu ya Allah, jadikanlah anak ini sehat tubuh badannya, cerdas mindanya, harmoni emosinya, murni jiwanya, indah akhlak budi pekertinya. Ya Allah, peliharalah, lindungilah anak ini dari segala mara bahaya, dari hasutan syaitan durjana. Semoga anak ini menjadi hamba-Mu yang beriman dan bertakwa, memberi manfaat kepada bangsa, agama dan negara. Terima kasih Allah. Masya Allah, terima kasih Allah. Ya. Masya Allah, subhanallah. Satu nikmat yang kita kena sangat-sangat bersyukur. Ya. Pasti apa sahaja ya Allah jadikan di dalam hidup kita ni ada hikmahnya. Apatah lagi ibadah akikah. Murid-murid di studio dan juga di rumah, mari kita baca sama-sama apakah hikmah akikah. Cuba kita lihat. Hikmah akikah yang pertama, menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaan cahaya mata. Ya, menzahirkan kesyukuran. Kita gariskan kata kuncinya, menzahirkan kesyukuran. Yang kedua, menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka. Kan tiba-tiba kita senyap-senyap sahaja, tiba-tiba anak lahir. Apa agaknya pandangan masyarakat kan? Jadi menghebahkan berita kelahiran supaya tidak menimbulkan prasangka. Yang ketiga, menyuburkan sifat pemurah, ya, dan menjauhi sifat bakhil. Menyuburkan sifat pemurah kepada ibu ayah, ya, bukan sahaja kepada ibu ayah, tetapi juga inilah didikan pertama, ya, kepada anak-anak untuk memulakan hidup dia dengan cara Islam. Bila Syafiqah, cuba kita tanya murid-murid di studio, mungkin ada lagi hikmah-hikmah lain, ya, yang murid-murid boleh fikirkan. Apa agaknya selain daripada 3 hikmah ini, apa agaknya hikmah-hikmah lain yang boleh murid-murid fikirkan? Siapa yang nak berikan pandangannya? Siapa nak berikan pandangan? Silakan. Tentang hikmah. Dipersilakan Iqbal. Silakan Iqbal. Mengelakkan bayi yang baru dilahir dari gangguan syaitan.
Mengelakkan bayi yang baru lahir dari gangguan syaitan ya, kerana pasti sembelihan itu pun ibu bapanya berdoa ya, pasti ada hikmahnya, dan kemudian masyarakat yang datang makan semuanya mesti mendoakan bukan sahaja kepada keluarga, kepada bayi dan kepada seluruh keluarga. Masya-Allah, hebatnya Ustazah kan? Ya, Maknanya hebatnya. galakan akikah ni bila ramai orang datang, orang doakan Ya, kebaikan doakan untuk kebaikan bayi tersebut, untuk bayi bahkan tadi. keluarga tersebut. Betul tu. Jadi Okey, Ustazah teruskan. Ya, teruskan. Ada siapa lagi yang nak berikan cadangan ataupun pandangannya? Silakan Ardini, silakan. Dua-dua angkat tangan dah, Ya, silakan. dua-dua. Siapa seorang lagi tu? Tak apa, kita bagi dua-dua nanti bercakap. Okey, silakan. Mengamalkan ajaran Islam kepada anak-anak sejak kecil lagi. Ya, menunjukkan, maknanya kita memulakan kehidupan bayi tadi dengan syariat Islam. Kan seawal bayi kelahiran dia tu, kita dah memulakan kehidupannya dengan syariat Islam ya, dengan akikah, nanti bila dia khatam Al-Quran, ada banyak lagi kan yang kita termasuklah nanti berkhatan, bersunat, kemudian nikah, dan akhir sekali jenazah, kan semuanya dilakukan dengan syariat Islam. Tahniah Ardini. Siapa tadi yang angkat tangan tadi? Kawan kita. Okey, silakan. Memohon keberkatan dari Allah supaya anak sihat sejahtera. Ya, memohon keberkatan daripada Allah supaya anak sentiasa sihat. Okey, kita ada seorang lagi. Apa kata? Zakwan ada pandangan nak berikan ke? Okey, silakan. Mendapatkan rahmat dan keredaan dari Allah. Ya, mendapatkan rahmat dan keredaan daripada Allah. Itulah yang kita harapkan dalam setiap amal ibadat kita ya. Alhamdulillah, tahniah kepada murid-murid. Ustazah harap murid-murid di rumah pun tahu dan ada jawapan-jawapan tentang hikmah akikah. Ustazah, Ustazah nak pergi markah ke dekat orang ni, Ustazah? Kan, Rumusan orang baik-baik punya. Ya, sangat-sangat bagus. Boleh, Macam Ustazah, susah kalau 3 kita- markah boleh, Ustazah? Ya, silakan. Okey. Sebab hebat sangat orang ni. Hebat ni. Saya beri markah, Nampaknya, ya. okey, kalau kita tengok papan markah kita ni, nampak markah semuanya. Sama Mereka ya, Ustazah? memperoleh markah yang lebih kurang sama. Iya. Bukan lebih kurang sama, memang sama. Ain Afiah 6 markah, Ardini 6 markah, Iqbal 6 markah dan Zakwan 6 markah. Ini maksudnya markah penuh. Jadi Ustazah, macam mana prestasi murid-murid kita Ustazah hari ni? Alhamdulillah, Ustazah lihat tadi mereka dapat menjawab ke semua latihan dengan baik dan boleh memberi pandangan dengan baik juga tentang tajuk akikah ini. Apa kata, kita cuba lihat rumusannya. Betul, Ustazah. Lihat dari keseluruhan aspek yang dibincangkan dalam tajuk akikah. Baik. Kita lihat dahulu maksud, hukum, dalil, syarat sah, perkara sunat, tempoh pelaksanaan, pembahagian daging dan hikmah. Mungkin murid boleh pilih salah satu yang salah satu aspek yang dia nak huraikan ataupun yang dia nak terangkan. Jom, Siapa nak mula dulu? Siapa nak mulakan dulu? Okey, silakan. Siapa nak mula dulu? Siapa yang mula dulu lagi senang kan? Dia boleh pilih. Betul? Okey. Boleh. Nampaknya Iqbal dah senyum-senyum tu. Silakan silakan, Iqbal. Iqbal. Ya. Maksud akikah ialah binatang ternakan al-an'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Ya, binatang al-an'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Bukan sempena yang lain ya. Sempena kelahiran bayi. Okey, bagus. Seterusnya. Boleh, siapa lagi? Ya, siapa nak cuba? Ain Okey. Afiah, angkat Silakan, tangan Ain. dulu. Okey, silakan Ain. Sunat muakkad dan wajib kita menazar. Oh, ni Ain Afiah berbincang Hukum tentang bagi hukum. ahwal. Okey, tahniah. Sunat muakkad dan wajib jika bernazar. Seterusnya tadi Ardini. Silakan Ardini. Silakan Ardini. Okey, Ardini nak Boleh. jawab yang mana? Nak hurai ataupun nak rumus yang mana? Boleh Ardini? Okey, kalau Okey, tak mungkin- Ustazah, kita okey. boleh teruskanlah Ustazah. Okey. Pada rumusan daripada Ustazah. Baiklah. Okey, alhamdulillah. Murid-murid, kalau kita lihat ya, akikah adalah sesuatu yang disyariatkan dalam Islam. Hukumnya ialah sunat muakkad. Maksudnya sangat-sangat digalakkan ya. Ada haiwan-haiwan yang tertentu, bukan semua haiwan boleh dijadikan akikah. Haiwan-haiwannya dinamakan binatang ternakan ataupun al-an'am. Dan haiwan tadi iaitu apa tadi? Lembu, unta,
kambing, biri-biri. biri-biri. Boleh juga kerbau. Ya. Dan syarat-syaratnya pula, haiwan tadi mestilah cukup umur, sihat dan tidak cacat, manakala tempoh pelaksanaannya ialah selepas bayi dilahirkan. Jika ibu bapa tidak mampu untuk menunaikan akikah, maka tidaklah menjadi satu kewajipan dan bukanlah menjadi satu kehinaan. Tetapi jika ibu bapa mampu buat tabungan sejak anak dalam kandungan lagi, bolehlah membuat tabungan ya, agar kita dapat mengakikahkan anak kita dengan seekor kambing ataupun 2 ekor kambing ya, sebagai kita menyahut ataupun meningkatkan syiar Islam dalam kehidupan kita. Satu idea yang bagus Ustazah. Menarik idea tu tabung untuk kita dulu. buat tabung. Daripada awal lagi bayar dia, kita bertabung untuk buat akikah nanti, Cara insya-Allah. tabungnya macam mana? Macam mana Ustazah? Okey, kalaulah katalah kambing itu bernilai RM500, kita bahagilah kepada 9 bulan. Betul-betul. Kalau RM500 bahagi 9 bulan. Jadi Ustazah, mungkin hari ini murid-murid nak tahu juga kalau nak buat latihan, nak dapatkan daripada mana Ustazah? Ya, okey. Murid-murid di studio dan juga murid-murid di rumah, jangan lupa laksanakan latihan-latihan untuk akikah dan dapatkan bahan-bahan untuk tajuk akikah ini di portal Delima kita, iaitu dalam sumberku. Okey. Itu dia penjelasan daripada Ustazah. Jadi murid-murid kalau nak dapatkan latihan dan rujukan tambahan, boleh pergi ke portal Delima. Jadi subhanallah, alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas perkongsian yang sangat jelas pada hari ini berkaitan dengan topik akikah. Dan terima kasih juga kepada semua murid-murid di Google Meet, bahkan juga di seluruh Malaysia untuk temani kami sehingga ke hujung siaran. Saya tutup hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.